Selamat petang dan salam sejahtera, saya Husna. Menjelang ketibaan Tahun Baru Cina, semakin ramai penduduk di China pergi ke pusat beli belah atau pasar untuk membeli barangan sebagai persiapan untuk menyambut Tahun Baru Cina ataupun TBC. Hari ini saya akan bersama dengan Satria untuk berbincang dan berkongsi trend baharu penggunaan barangan TBC di China. Dan sekarang ini mari kita menonton satu klip video daripada Latifah untuk cuba lihat macam mana suasana pasar di Beijing untuk menyambut Tahun Baru Cina. Hai semua, saya Latifah. Tahun Baru Cina bagi tahun naga bakal tiba kurang sebulan lagi. Membeli belah dianggap tradisi terpenting untuk orang China semasa menyambut Tahun Baru Cina. Hari ini ikuti saya berkunjung ke sebuah pasar yang bertemakan sambutan Tahun Baru Cina di Beijing. Jom! Di pasar ini, barang-barang yang beraneka ragam dari berbagai tempat di negara ini ditawarkan pada masa yang ditetapkan dan kira-kira pula ditempatkan di lokasi yang tertentu. Barang-barang yang dijual melibatkan makanan, pakaian, barang kegunaan harian, mainan untuk kanak-kanak dan sebagainya. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, orang China biasanya datang ke pasar seumpama ini untuk membeli belah yang disebut sebagai kandaji dalam dialek Beijing. Pada zaman purba, pengangkutan di China terbatas, barang-barang juga berkurangan. Sehingga setiap keluarga perlu membuat persiapan dengan membeli berbagai barangan kira-kira 10 hari sebelum ketibaan Tahun Baru Cina. Semua orang akan membeli barang-barang yang biasanya mereka enggan beli kerana bercermat-cermat dalam perbelanjaan harian untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tahun yang lama dan mengalu-alukan tahun yang baharu. Jadi, membeli belah menjadi perkara yang paling dinanti-nantikan oleh orang ramai sempena menyambut Tahun Baharu. Pada zaman sekarang, perkhidmatan pengangkutan dipermudahkan, barang dagangan juga bertambah banyak. Sibuk membeli belah untuk menyambut Tahun Baharu Cina bukan sahaja membolehkan orang ramai menghayati suasana meriah menjelang sambutan hari perayaan, tetapi juga membawa harapan baik agar semua keluarga bahagia untuk sepanjang tahun akan datang. Di sini bukan sahaja terhadap kuih-muih tradisional Beijing, tetapi juga ada kurma merah dari Xinjiang, misa dari Hokkien, kek durian dari Malaysia, dan roti dari Rusia. Jenis barang-barang yang dijual sempena perayaan Tahun Baru Cina terus bertambah. Bukan saja melibatkan produk domestik, tetapi juga produk dari negara lain. Ini memastikan bekalan barangan yang berbagai dan mencukupi menjelang sambutan festival ini. Kesemua ini berkat perkembangan pesat dalam bidang logistik dan e-dagang di China. Jadi selain makanan ataupun baju, produk-produk ataupun barang TBC yang tradisional, dalam mata Satria, apa lagi barang TBC yang baru muncul dalam pasaran China ketika ataupun tahun-tahun kebelakangan ini? Ya, saya rasa pada beberapa tahun ini amat popular iaitu kita membeli cherry dari Chile dan makan macam durian dari Malaysia untuk makan sempena Tahun Baru Cina. Saya rasa ini amat berbeza ketika saya baru datang ke Beijing pada kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan pada masa yang sama juga perlu ketika kita saling mengunjung pada sempena cuti Tahun Baru Cina. Biasanya yang barangan yang dibawa juga macam buah-buahan, makanan dan juga baju untuk si kecil. Kalau di China saya rasa ada beberapa alasan. Kita selalu mengawal satu gaya hidup yang cukup menjimat. Tapi menjelang Tahun Baru Cina, kita akan membeli banyak hadiah atau watangan untuk tetamu-tetamu, untuk ahli keluarga kita. Dan ada beberapa alasan kita selalu menggunakan macam Daguonian, iaitu menjelang Tahun Baru Cina. Dan 还是个孩子 untuk anak kecil sahaja. Jadi ini banyak digunakan ketika kita saling mengunjung menjelang Tahun Baru Cina. Ketika ada tetamu datang, dia membawa barangan dan kita akan katakan, datang saja, tak perlu membawa apa-apa saja. Jadi dia akan balas, ini menjelang Tahun Baru Cina, wajib. Dan ini untuk si kecil saja. Ya. Dan tapi bagi generasi yang muda pada masa ini, sebenarnya apa yang dimaui mereka bukanlah baju baharu untuk mereka sendiri. Kerana baju baharu yang boleh dikatakan kita selalu beli untuk mereka pada bila-bila masa. Ya.
Yang mereka mahu ialah baju untuk watak dalam permainan telefon pintar. Kerana berbagai permainan ini dia akan mengeluarkan baju atau kostum edisi tahun baru yang khas. Dan misalnya pada tahun lalu ada satu permainan telefon pintar yang amat terkenal di China ialah Honor of the Kings. Ya. Dia pada tahun 2023 sempena tahun baru Cina dia mengeluarkan 15 jenis kostum. Dan kalau jualan dalam 7 hari, bolehkah Husna dekat ada berapa? Berapa? Sehingga sebenarnya kalau 156 juta ringgit. Saya pun ada sumbang. Ada sumbang ya, dalam 7 hari sahaja. Dan satu kostum biasanya dia mungkin harganya RM10 hingga RM100 ya. Saya rasa ini memang sudah menjadi satu jumlah yang cukup besar ya bagi merangsang ekonomi ya pada tahun menjelang tahun baru. Saya rasa ini memang merupakan trend yang baru yang sudah amat berbeza berbanding dengan zaman yang Satria masih kecil. Ya, betul. Dan selain itu, saya rasa selain barang yang boleh beli, pasti ada banyak lagi ada resam yang baru muncul ketika Tahun Baru Cina kan. Kerana kita tahu biasanya kalau pada Tahun Baru Cina, kita akan berkumpul dengan ahli keluarga dan makan besar dalam jamuan malam menjelang TPC dan mengunjung ataupun melawat kawan-kawan yang sudah lama tak jumpa kan. Jadi apa lagi adat resam yang baru muncul? Ya, kalau bagi generasi sebaya Satria, saya rasa sudah malas untuk memasak sendiri dalam rumah untuk menyiapkan satu jamuan yang besar-besar, makanan besar untuk nanti mengundang tetamu datang. Saya rasa ini memang dalam ingatan, kenangan kita ketika masih kecil. Iaitu ramai orang datang tapi ibu masih terus memasak dalam dapur sahaja. Dia tak sempat untuk meraihkan Tahun Baru Cina bersama-sama dengan kita semua. Jadi sekarang bagi kita sebenarnya banyak adalah macam menempah satu bilik dalam restoran dan sudah nanti mengundang semua ahli keluarga pergi ke restoran untuk makan bersama di sana sahaja. Dan ada satu trend yang baru ialah macam dulu kita mesti balik kampung sempena Tahun Baru Cina. Kerana kalau di China, cuti panjang hanya macam Hari Kebangsaan dan juga Tahun Baru Cina. Dan untuk balik kampung kerana wilayah China cukup besar, ramai orang kalau balik kampung hanya boleh menggunakan kedua-dua cuti panjang ini sahaja. Tapi sekarang dengan perkembangan infrastruktur yang cukup besar di China, khususnya macam HSR, sudah cukup lengkap jaringannya di seluruh negara, ini menjadikan kampung halaman lebih dekat dengan kami. Macam kampung halaman saya itu Wuxi sejauh lebih 1,400 km dari Beijing. Dulu kalau balik ke sana perlu menggunakan 12 jam, 13 jam. Tapi sekarang dengan naik HSR hanya 3 jam, 4 jam saja. Ya. Saya rasa ini menjadikan saya boleh membawa si kecil balik ke kampung berkumpul dengan nenek datuk mereka pada hujung minggu saja. Jadi dengan satu cuti panjang Tahun Baru Cina yang kalinya ada 8 hari, cukup panjang. Bagaimana kita menggunakan 8 hari ini? Saya rasa ada satu pilihan yang baru ialah kita boleh membawa keluarga untuk melancong ke tempat lain. Macam tahun ini saya sudah ada rancangan. Saya akan membawa keluarga pergi ke Yunnan, kampung saya. Kerana Yunnan dia di selatan China. Cuacanya lebih seronok pada musim sejuk ini kalau berbanding di Beijing yang sangat sejuk ya. Dan di sana juga ada rasam yang amat berbeza. Kerana di sana ada banyak etnik minoriti di sana ya. Betul. Budaya yang berbeza amat menarik saya rasa. Oleh itu saya rasa ini akan menjadi satu pilihan. Dan pada masa yang sama saya pun menyaksikan iaitu melancong ke luar negara pun menjadi pilihan sebahagian orang. Kerana khususnya baru ini kita tengok ada berapa negara di Asia Tenggara mereka berturut-turut mengeluarkan dasar pengecualian visa kepada pelancong dari China. Jadi ini sebenarnya merangsang lebih ramai orang yang dulu sudah kita tahu ada kerana ada pandemik sudah berapa tahun tak melancong ke luar negara. Jadi sekarang ini merupakan satu peluang yang bagus iaitu
ada pengajuan visa, ada cuti yang cukup panjang. Dan kalau Asia Tenggara mereka cuaca atau suhunya lebih seronok berbanding dengan Yunnan dengan Beijing ya. Saya rasa oleh itulah ramai orang akan memilih melancong ke luar negara. Berdasarkan statistik dari kerajaan China setakat ini, berbagai syarikat-syarikat penerbangan sudah melaporkan perlu menambah lebih 2,500 penerbangan sempena Tahun Baru Cina dan kebanyakannya adalah pergi ke Asia Tenggara. Saya rasa ini pun merupakan satu peluang yang bagus bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk khususnya macam Malaysia, Indonesia, Thailand untuk menyambut balik pelancong dari China. Terima kasih dan tak kira apa yang dibeli, pembeli yang dijalankan menerusi apa saluran jualan, nilai budaya dan rasa cinta rakyat China terhadap keluarga tidak akan berubah. Menjelang Tahun Baru Cina ataupun TBC, Husna di sini juga mahu menyampaikan harapan baik kepada anda semua yang sedang menonton program hari ini. Harap anda semua sentiasa sihat dan sentosa. Terima kasih. Jumpa lagi.